الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا إخوان المسلمون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Dan demi sesungguhnya kata Allah, kami telah berwasiat kepada orang terdahulu kamu yang pernah kami berikan kitab, dan aku juga berwasiat kepada kamu sekarang umat Muhammad SAW agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu sila dia khatib yang berkhutbah sebentar pagi ini berpesan kepada dirinya dan juga tuan-tuan sekalian agar kita bertakwa kepada Allah dan kita menjadi insan takwa yang dapat membina rumah tangga takwa, masyarakat dan negara takwa, seperti mana janji Allah dalam Al-Quran: walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dan sekiranya penduduk satu qaryah, satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit dan juga bumi. Sudah banyak dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masih lagi merayakan ulang tahun kemerdekaan tanah air. Maka di sini tuan-tuan khatib yang berkhutbah pada hari ini mengajak diri kita semua membuka minda kita seluas-luas untuk kita memahami arti kemerdekaan dan perjuangan kemerdekaan orang-orang terdahulu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di dalam Islam dimaksudkan kemerdekaan memerdekakan diri dan hati dari segala perhambaan untuk kita memberikan pengabdian perhambaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka babak kemerdekaan yang sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Taala untuk manusia memerdekakan diri mereka daripada mengabdikan diri kepada sesama manusia, untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kalimah yang diucapkan oleh Rubah bin Umair ketika berhadapan dengan panglima perang yaitu Rustam, dengan menyatakan inna Allah qad bata'ana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Sesungguhnya kami ini satu kaum yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia daripada mengabdikan diri kepada sesama manusia kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila penjajah datang ke tanah air umat Islam, termasuk tanah air kita ini, mereka datang tuan-tuan sekalian di antara punca utamanya untuk menghapuskan undang-undang dan peraturan yang terdaulat di tanah air kita begitu lama, yang undang-undang Islam. Harus kita sedar dan kita insaf, sebelum Portugis menjajah Melaka bukan sebuah empayar Islam yang mana terdaulat dalamnya peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat ini tak dapat kita nafikan, tuan-tuan. Manuskrip yang masih ada, kesan-kesan sejarah yang masih ada, yang tersimpan di Museum Melaka, menunjukkan dengan jelas kolon Melayu Melaka yang menjadi undang-undang tubuh kerajaan Melaka ketika itu bersundikan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hukum hudud terlaksana di negeri Melaka sebelum datang dari Portugis. Sebab itu tuan-tuan kita kena sedar dan insaf, Portugis menjajah Melaka tuan-tuan sekalian setelah tumbangnya kerajaan Andalusia di Spanyol pada tahun 1492. Mereka datang dengan semangat Salibiyah untuk musnahkan Islam. Sebab itu sebaik saja tuan-tuan Alfonso di Albuquerque menyamar Melaka. Langkah pertama yang dilakukan, buang jauh undang-undang kanun Melayu Melaka diganti dengan undang-undang kafir dan undang Portugis. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, Allah memperingatkan kita dalam Al-Quran
innahum iyazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya mereka itu orang kafir penjajah ini, apabila mereka mengalahkan kamu, yarjumukum, mereka rejam kamu, aw yu'idukum fi millatihim, ataupun mereka mengembalikan kamu pada agama mereka, walan tuflihu idzan abada, dan kamu tidak akan menang buat selama-lamanya. Yang memahami ayat ini para alim ulama. Sebab itu tuan-tuan, di antara golongan pertama bangkit menentang penjajah ialah para alim ulama. Seorang ulama yang tersohor di Melaka yang bernama Maulana Yusuf, penasihat agama ke Sultan Mahmud Shah, telah tuan-tuan sekalian mencadangkan agar Sultan Mahmud Shah menghantar delegasi ke Turki untuk membantu, meminta bantuan kerajaan Turki Islamia sekiranya Melaka diserang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Portugis datang ke Melaka selepas Cordoba ditumbangkan pada tahun 1511. Sebelum itu tuan-tuan sekalian, delegasi yang dihantar oleh Sultan Mahmud Shah yang sampai ke Turki telah dihadiah oleh kerajaan Islam Turki Osmaniyah beberapa pucuk meriam dan juga peti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sejarah juga memaparkan bagaimana Sultan Ahmad Shah, putra kepada Mahmud Shah, meminta kepada Maulana Yusuf untuk memberi tazkiyah, memberitahu jihad kepada panglima-panglima Melaka. Maka tuan-tuan sekalian, Sultan Ahmad Shah telah menghimpunkan mujahidin Melaka, di mana tuan-tuan sekalian dikatakan Maulana Yusuf mengijazahkan zikir-zikir perang dan membaca kitab-kitab jihad, seperti mana kitab yang bernama Hikayat Amir Hamzah, kitab yang dinamakan Ali Hanifiyah, dibacakan untuk membangkitkan semangat juang umat Islam di bumi Melaka. Tuan-tuan sekalian, cubaan pertama Alfonso di Albuquerque untuk menawan Melaka ini berlaku tuan-tuan pada 25 Julai 1511. Serangan hebat Alfonso di Albuquerque ini mampu dipatahkan oleh roh jihad pejuang-pejuang Islam Melaka. Serangan kali kedua berlaku 10 Ogos 1511. Serangan ini bertambah hebat dengan bantuan kedua India. Pertempuran telah mengorbankan ribuan para syuhada itu tuan-tuan. Akhirnya Melaka tumbang tuan-tuan di tangan Portugis 31 Ogos 1511. Kalau tuan-tuan mendengar dan membaca sejarah, kononnya orang kafir, penjajah-penjajah itu mudah menawan tanah air tercinta ini. Itu fakta bohong tuan-tuan. Penjajah terpaksa berdepan dengan ribuan para syuhada yang sambung mati dalam perang Sabir mempertahankan tanah air tercinta. Mungkin tuan-tuan pernah mendengar satu pantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan, kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa kami serahkan. Ini pantun orang Jawa tuan-tuan sekalian. Sebaik saja Melaka tumbang, umat Islam segera menumbuhkan kerajaan Islam menggantikan Melaka. Salah satu kerajaan Islam tertumbuh di Nusantara, iaitu kerajaan Islam Demak di Jawa. Orang Jawa buat pantun, kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Kalaulah Islam di Melaka itu laksana kota batu, telah berroboh di tangan Portugis, maka papan di Jawa kami dirikan. Orang Jawa tidak akan berpeluk tubuh. Orang Jawa akan tegakkan Islam kembali di Jawa, yakni di Demak. Itu maksud tentang papan di Jawa kami dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, badan dan nyawa kami serahkan. Ulama tersohor daripada Jawa yang bernama Adipati Yunus telah menghimpunkan kira-kira 20,000 para syuhada, di mana tuan-tuan beliau bersama-sama angkatan perang daripada Jawa telah menyerang Melaka. Ini berlaku pada tahun 1521. Pertempuran yang dahsyat yang berlaku di muara Sungai Muar mengorbankan ribuan para syuhada. Pengkaji sejarah menyatakan air Sungai Muar yang jernih itu bertukar menjadi merah darah para syuhada. Ramai yang terkorban, termasuk adik-adik Yunus dan 2 orang putera syahid dalam peperangan tersebut. 12,000 dikatakan mujahid Jawa ini syahid tuan-tuan sekalian dalam pertempuran menentang Portugis di Melaka itu. Tuan-tuan sekalian, 8,000 lagi yang tak syahid bertebaranlah di pantai barat tanah Melayu kita. Sebagian orang Jawa mendiamkan berada tuan-tuan sekalian di Muar Johor, sebahagiannya di Melaka, sebahagiannya di Sabak Bernam, sebahagiannya di Sungai Besar, dan sebahagiannya yaitu di Bagan Datuk. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita melihat sebaik saja penjajah menjijakkan
menjatuhkan kaki mereka di tanah air tercinta. Ulama lah golongan pertama bangkit menentang penjajah. Kita tak boleh mengandalkan sejarah perjuangan Tok Janggut, tuan-tuan sekalian, di Kelantan yang bangkit bersama pengikut-pengikutnya menyerang British dan berjaya menawan jajahan Pasir Putih, sehingga memaksa tuan-tuan Portugis menghantar bala tentera daripada Singapura menyerang Tok Janggut. Akhirnya Tok Janggut syahid di Pasir Putih, mayatnya digantung di Pasir Putih di atas sebuah pokok kira-kira seminggu. Lupakah kita perjuangan Tuan Guru Haji Amran Limbong yang bangkit menawan tuan-tuan pada peristiwa perang? Kemudian beliau diserang balas, terkorban kira-kira 100 orang pengikut-pengikutnya di Kuala Perang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, antara alamat tersohor yang menentang penjajah adalah Tuan Guru Haji Somad Al-Malimbani yang telah berjaya mengusir tuan-tuan Siam daripada bumi Kedah ini. Akhirnya berlakulah pertempuran yang sengit di pinggir kota Pat Nyai, hingga akhirnya Syekh Abdul Samad syahid, tuan-tuan sekalian, di sebuah tempat yang bernama Kampung Baru Pat Nyai. Ini fakta-fakta sejarah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Sebab itu Allah memperingatkan kita, innal muluka idza daqalul qarya afsaduha wa ja'alu 'izzataliha azillah. Sesungguhnya raja-raja itu apabila mereka masuk sebuah negeri, mereka merosakkan negeri tersebut dan menjadikan kekuatan anak negeri itu lemah. Oleh itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ulama bukan duduk di situ sahaja. Selepas 1900, tuan-tuan sekalian, ulama mendirikan pondok-pondok pusat pengajian, mendirikan madrasah-madrasah di seluruh tanah air kita ini. Kalau tuan-tuan ikhlas mengkaji sejarah negara-negara dijajah, mana-mana negara dijajah oleh orang kafir, ramai juga anak jajahan itu memeluk agama penjajah. Seperti yang berlaku di Indonesia, ramai juga orang Indonesia memasuk agama Kristian. Begitu juga di Filipina yang dijajah oleh Spanyol, kemudian di Amerika, ramai juga orang Filipina beragama Kristian. Tetapi yang menakjubkan, tuan-tuan, walaupun ratusan tahun tanah Melayu dijajah oleh Portugis, Belanda, British, Jepun, kemudian British, kita tak dengar, tuan-tuan, seorang pun orang Melayu memeluk agama Kristian. Ini jasa para alim ulama yang tak dapat dinafikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Para alim ulama cuma mahu satu, mereka mahu supaya selepas penjajah pergi, mestilah diberi kedaulatan balik hukum hakam Allah sebelum datang penjajah itu. Tuan-tuan, ramai ulama syahid, ramai datuk nenek kita mati melawan penjajah. Kalau mereka hidup kembali, tuan-tuan, mereka melihat tanah air ini berlumuran dengan dosa dan noda, dengan gelang-gelang arak, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat cuci pelacuran. Sudah tentulah, tuan-tuan sekalian, ulama-ulama ini menangis. Oleh itu marilah kita hayati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman, kasihkan tanah air sebahagian daripada iman. Walaupun kita, tuan-tuan sekalian, selalu mendengar hadis ini, tetapi khatib yang berkhutbah pada hari ini ingin memperincikan hadis ini, tuan-tuan sekalian. Perkataan watan yang disebut dalam hadis ini ada huruf alif lam di hadapannya, al-watan. Ulama-ulama menyatakan alif lam yang ada perkataan watan itu alif lam ma'rifah. Maka jadilah watan itu isim ma'rifah, berarti watan yang dikenali. Ulama menyatakan al-watan dalam hadis ini daulah Islamiyah. Menjadilah makna hubbul watan minal iman, kasihkan tanah air yang terdaulat dalamnya peraturan dan hukum hakam Allah, merupakan sifat-sifat orang beriman. Harus sedar, tuan-tuan sekalian, kita tak seperti orang kafir. Kasihkan tanah air seperti kasihkan anak dan isteri. Apa arti kita kasih anak isteri kita? Tanda kita sayang anak isteri kita bukan setakat bagi makan dan makan. Kita didik anak kita didikan agama. Kita suruh dia solat, kita suruh dia tutup aurat. Itu tanda kita kasihkan anak kita. Kita kasihkan isteri bukan setakat bagi makan dan minum dan pakaian. Kita ajak isteri kita menutup aurat, kita suruh dia mendirikan solat, kita suruh dia membaca Quran. Artinya, tuan-tuan sekalian, kita yang sayangkan anak isteri kita ini, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita jaga anak isteri kita berbakaran api neraka. Begitulah kita sayangkan tanah air kita.
Bukan setakat tentang kita menaikkan bangunan-bangunan. Kalau dengan kita mendirikan pembangunan, itu saja dah cukup sebagai tanda kita sayangkan negara kita. Komunis pun ada bangunan, tuan-tuan. Orang Kristian pun buat bangunan. Tetapi yang tidak ada pada mereka mendaulatkan syariat Allah di tanah air mereka itu. Oleh itu sahabat-sahabat sekalian, sebagai tanda dan alamat yang menandakan kita sayangkan tanah air kita, kita dengan patriotik, daulatkan segera hukum hakam Allah di atas muka bumi tercinta, seperti mana sebelum kita dijajah. Inilah dia tentang perjuangan para alim ulama. Maka bila penjajah pergi, kita dapat kuasa, maka kuasa itu perlu kita gunakan sebaik mungkin untuk menyuburkan syariat Allah, menegakkan peraturan dan hukum hakam Allah di atas muka bumi tercinta ini. Inilah maksud firman Allah Ta'ala, alladzina immakkannahum fil ardh aqamus salat wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kami bagi kuasa memerintah di atas muka bumi Allah, mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, mereka memerintah dengan ma'ruf, mereka mencegah kemungkaran, dan mereka kembalikan urusan pemerintahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana as-siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah wa ati'u wa'malu salihan la'allakum tuflihun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina siratal mustaqim wahdina sultanana as-sultan Abdul Halim Azam Shah ibn al-Marhum as-sultan Bani Shah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.